Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Persija Jakarta, yang mana Sabah berjaya menang perlawanan persahabatan antara bangsa mereka yang pertama dengan keputusan kemenangan 2-1. Gol dijaringkan oleh Neto Pessoa dan juga Pak Tesu, manakala gol pasukan Persija dijaringkan oleh Taufik Hidayat, bukan pemain badminton. Apa yang paling menarik dalam perlawanan ini adalah boleh saya katakan kehadiran penyokong memenuhi stadium walaupun ini adalah perlawanan persahabatan. Dan kita perlu tahu juga penonton-penonton di Indonesia sudah 2 tahun tak masuk dalam stadium dan mereka berjaya untuk datang ke stadium dan memenuhkan stadium. Jadi saya mengharapkan benda ataupun fenomena ini juga berlaku dalam bola sepak Malaysia, terutamanya untuk perlawanan di home. Maka untuk penyokong-penyokong bola sepak Malaysia, marilah sama-sama kita memenuhi stadium untuk memberi semangat dan juga sokongan kepada pasukan-pasukan kegemaran kita. Di samping kita juga boleh menambahkan pendapatan kepada pasukan-pasukan kita dari segi pembelian tiket dan juga penjualan makanan yang ada di dalam stadium selain daripada pembelian merchandise. Jadi saya harapkan kita boleh tiru fenomena memenuhkan stadium seperti penyokong Persija Jakarta atau lebih dikenali sebagai Jakmania untuk diterapkan di dalam Liga Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang mana untuk perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan beraksi dengan sangat baik. Persija dengan corak yang sangat menarik dan direct, manakala untuk Sabah mereka juga ada bermain dengan ball position, build up dan juga direct football. Tetapi kedua-dua pasukan mempamerkan aksi serangan yang boleh dikatakan agak rancak lah pada perlawanan ini. Baiklah, saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Sabah. Ada beberapa perkara yang saya suka tentang corak permainan pasukan Sabah pada perlawanan ini. Yang pertama adalah daripada 15 minit yang pertama dan boleh dikatakan dalam keseluruhan perlawanan, Sabah banyak melakukan high pressing ataupun tekanan-tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain Persija Jakarta sewaktu pemain Persija Jakarta cuba untuk build up ataupun ketika pemain-pemain Persija memegang bola. Akibat daripada pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah ini, pemain Persija kehilangan bola dengan cepat dan mereka juga membuat mistake yang boleh dikatakan menyebabkan bola di kaki mereka hilang sama ada out ataupun hantaran-hantaran tidak tepat ke hadapan dan membolehkan pasukan Sabah untuk mendapatkan kembali bola dan menguasai perlawanan. Tetapi tidaklah keseluruhan 90 minit Sabah bermain dengan high pressing ataupun memberi tekanan. Tetapi Sabah juga dalam perlawanan ini, dalam 15 ke 20 minit yang terakhir, mereka juga mengekalkan corak permainan dengan bermain dengan mid block ataupun bermain dengan low block, iaitu mereka bermain dengan sedikit ke bawah untuk bertahan dan mereka memberi ruang kepada Persija untuk menyerang dan mereka akan mengekang asakan-asakan daripada Persija atau gerakan-gerakan daripada Persija di bahagian tengah ataupun di bahagian pertahanan. Jadi benda ini memang sangat-sangat baguslah untuk pasukan Sabah ketika mereka bertahan, sama ada mereka melakukan pressing awal ataupun sama ada mereka bermain dengan low block untuk bertahan dan cuba untuk mengekang ataupun menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija ketika cubaan untuk menyerang pasukan Sabah. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Perkara yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah adalah tentang formation mereka yang bermain dengan back 3 ketika menyerang dan bermain back 5 ketika bertahan. Yang mana yang boleh kita lihat pada perlawanan ini transition, iaitu keadaan ataupun kedudukan pasukan Sabah ataupun pemain-pemain pasukan Sabah ketika mereka bertahan ke menyerang dan menyerang ke bertahan adalah sangat-sangat konsisten dan sangat-sangat laju untuk mereka memastikan yang wingback mereka cepat untuk kembali kepada formation back 5 ketika mereka diserang atau
atau di counter. Jadi boleh saya katakan track back dan juga transition yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah juga agak cemerlang dan agak bagus pada perlawanan ini. Boleh saya katakan execution daripada formation ataupun tactical yang diarahkan oleh Dato' Ang Kim Swee, pemain-pemain Sabah boleh jalankan tugas mereka dengan sangat baik, terutamanya dalam 45 minit first half dan juga 15 minit di second half. Memang mereka sangat baik. Kita boleh tengok sebagai contoh Tommy Mawat dan juga Rizal, walaupun mereka involve ataupun terlibat dengan serangan dan mereka join untuk attack, mereka juga cepat untuk kembali ke posisi wingback ataupun ke posisi bertahan mereka ketika mereka diserang untuk melakukan tackling ataupun untuk block pemain-pemain Persija ketika pemain-pemain Persija nak counter pasukan Sabah. Jadi benda tu sangat baguslah. Transition mereka ketika menyerang ke bertahan sangat-sangat cepat untuk memastikan yang barisan pertahanan sentiasa ada numbers of player ataupun bilangan player yang mencukupi untuk menghalang gerakan serangan yang dilakukan oleh Persija. Seperti mana yang kita tahu, Persija punya player laju seperti Rico Simanjuntak pada first half, dan mereka juga ada player seperti Osvaldo di second half, dan juga boleh dikata ada player-player seperti Brave dan sebagainya. Jadi benda itulah yang mengucap-ngacirkan sedikit pertahanan Sabah, tetapi disebabkan transition Sabah tu sangat laju dan juga sangat cepat, perkara itu membantu Sabah untuk bertahan lebih baguslah ketika mereka diserang atau di counter. Itu perkara yang kedua yang saya suka tentang Sabah. Perkara yang ketiga yang saya suka juga tentang Sabah adalah corak permainan mereka ketika mereka menyerang. Yang mana ketika perlawanan ini kita boleh lihat Sabah sebenarnya ada beberapa corak ketika mereka menyerang. Yang pertama, corak kebiasaan mereka, iaitu mereka akan menggunakan posisi ataupun menggunakan sudut sayap untuk menyerang, dan mereka akan melakukan crossing masuk ke dalam kotak penalti untuk mencari Neto Pessoa. Dan kedudukan benda itulah sangat-sangat berhasil sebenarnya apabila mereka punya hantaran kebanyakannya tepat untuk mencari pemain ataupun target man di dalam kotak penalti. Cumanya kadang-kadang accuracy itu tak tepat yang menyebabkan bola kadang-kadang ke belakang dan sebagainya. Tetapi style of play ataupun idea ataupun corak tu ada dalam pasukan Sabah ketika mereka menyerang menggunakan sayap, yang mana mereka cuba untuk supply bola ke dalam kotak penalti dengan cepat dengan membuat crossing ataupun hantaran lintang dalam bahasa Melayunya untuk mencari target man. Itu cara pertama Sabah menyerang. Cara yang kedua Sabah menyerang adalah menggunakan bahagian tengah dengan bermain short passing. Seperti mana kita tengok, ada beberapa gerakan yang berlaku untuk pasukan Sabah di bahagian tengah dengan build up melakukan short passing dan melakukan penetration pass dan melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Tetapi itu tidaklah terlalu banyak sangat pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Sebaliknya mereka memfokuskan menyerang di wide area ataupun di bahagian flank lah, bahagian sayap, dengan menggunakan wingback dan juga winger mereka seperti Rizal Ghazali dan sebagainya. Itu yang boleh saya katakan tentang corak menyerang pasukan Sabah. Dan yang seterusnya, apa yang boleh kita puji juga tentang Sabah pada perlawanan ini adalah mengenai bahagian tengah mereka. Boleh saya katakan Gary Steven Robert boleh dikatakan boleh diangkat sebagai man of the match apabila beliau menunjukkan corak permainan yang sangat bagus. Beliau berjaya untuk menjalankan tugas sebagai defensive midfielder dengan sangat bagus. Beliau berjaya mengemudi bahagian tengah Sabah dengan sangat bagus. Beliau sangat keras dan juga work rate yang ditunjukkan oleh Gary memang sangat-sangat mantap pada perlawanan ini, yang membolehkan bahagian tengah Sabah tu memang agak solid dan sukar ditembusi oleh bahagian serangan pasukan Persija. Dan untuk bahagian pertahanan pasukan Sabah dan juga goalkeeper juga bertindak cemerlang, walaupun Khairul Fahmi melakukan mistake dengan memberikan bola kepada Taufik Hidayat untuk gol pasukan Persija. Namun kita tidak boleh menafikan yang ada percubaan yang menarik berjaya dihalang oleh Khairul Fahmi pada perlawanan ini. Dan untuk defend department pasukan Sabah yang diketuai oleh Jackson De Souza, Rawison Batwe dan juga bertindak dengan sangat cemerlang lah pada perlawanan ini. Boleh saya katakan mereka menunjukkan komunikasi yang bagus,
pembacaan game yang bagus, interception dan juga blocking yang sangat bagus pada perlawanan ni untuk menafikan beberapa gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Persija pada perlawanan ni. Okey, itu yang boleh saya puji. Untuk kekurangan, boleh saya katakan mereka masih lagi kurang daripada segi chemistry ataupun link up dengan baik di bahagian attacking third mereka, iaitu bersama dengan Neto Pesawa. Walaupun Neto menjaringkan satu gol, tetapi overallnya Neto masih lagi tak boleh nak bermain ataupun involve dengan terlibat dengan style play ataupun gerakan serangan di bahagian tengah ataupun bahagian serangan dengan sangat baik. Jadi mereka perlu perbaiki perkara itu dan membetulkan terutamanya daripada segi positioning, daripada segi gerakan dan juga off ball movement. Mereka perlu perbanyakkan lagi untuk memperbaiki bahagian hadapan. Yang kedua, untuk bahagian pertahanan perlu lebih fokus sebab perlawanan ni nampak beberapa kali mereka dipenetrate ataupun ditembusi oleh pemain-pemain serangan Persija dan mereka perlu lebih berdisiplin terutamanya melakukan interception dan juga melakukan man marking apabila berhadapan dengan pemain-pemain yang laju, terutamanya pemain seperti Rico, seperti siapa lagi, Rivaldi dan sebagainya. Benda tu perlu diberi perhatian oleh barisan pertahanan pasukan Sabah. Jadi itu untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Persija pula, pada perlawanan ni boleh saya katakan mereka juga bermain dengan baik. Cumanya dalam awal permainan mereka gagal untuk absorb tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain Sabah yang menyebabkan mereka lambat sikit nak settle down. Tetapi selepas 20 minit yang pertama mereka dah mula settle down. Mereka cuba build up daripada bawah dan mereka cuba melakukan hantaran-hantaran ke hadapan seperti true passing untuk mencari Rico. Beberapa gerakan yang dilakukan oleh mereka seperti itu sebenarnya sangat-sangat menarik, tetapi dalam banyak-banyak pergerakan yang dilakukan, kemungkinan satu atau dua sahaja gerakan yang menjadi dan berjaya untuk menjumpai Rico dengan true passing ke hadapan. Jadi mereka perlu improve dan juga perlu lagi berlatih untuk memastikan yang gerakan mereka itu sentiasa menjadi. Dan mungkin ni adalah perlawanan pertama di bawah kendialan coach yang baru. Mungkin benda tu akan ambil masa untuk pemain-pemain Persija adapt. Kita pun tahu Rico selalunya bermain sayap, tetapi untuk game ni bermain sebagai striker dan banyak orang buat true passing kat dia di bahagian narrow ataupun di bahagian tengah lah, kan, berbanding untuk menggunakan Rico untuk exploit di bahagian sayap. Jadi Rico pun perlu masa untuk adapt ataupun sesuaikan diri. Jadi benda tu kita akan bagi kepercayaan kepada coach untuk membuat sesuatu bagi kelab Persija. Daripada segi movement, daripada segi serangan, memang Persija menunjukkan yang mereka ada jiwa, mereka menunjukkan kesungguhan, mereka nak comeback balik, dan akhirnya mereka berjaya untuk dapatkan gol melalui Taufik Hidayat. Itu adalah gol yang boleh dikatakan hasil work rate ataupun kerja bersungguh-sungguh yang ditunjukkan oleh Taufik untuk dapatkan balik bola daripada pemain-pemain Sabah. Akhirnya Khairul Fahmi buat mistake, Taufik dapat bola dan dia skor. Dan daripada segi serangan, memang boleh dikatakan pemain-pemain Persija sangat-sangat laju. Mereka memang buat orang kata habis baik gila, memang perform dan mereka crossing pun lawa, tetapi sayang daripada execution. Mereka punya idea ketika menyerang dah cantik, dah lawa, tetapi daripada segi finishing ataupun dari segi penyudah mereka masih lagi perlu perbaiki. Jadi overallnya kedua-dua pasukan sebenarnya bermain dengan rancak, tetapi Sabah berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, lebih klinikal di hadapan gawang dan berjaya untuk menang perlawanan ini dengan keputusan 2-1. Jadi good luck untuk Persija Jakarta untuk saingan Liga 1 yang akan datang, dan good luck untuk Sabah untuk saingan Liga Super yang akan bersambung pada pertengahan bulan 6 nanti. Okey, good luck untuk kedua-dua pasukan. Selamat, semoga maju jaya. Assalamualaikum.